أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam kuliah subuh kita pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Dan tajuk yang kita akan fokus pada pagi ini ialah hadis yang ke-24 berkaitan dengan larangan haram melakukan kezaliman. Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, apa khabar semua pada pagi ini? Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua. Bersyukur di atas nikmat kesihatan, kelapangan dan juga nikmat umur yang bertambah. Alhamdulillah, semoga kita ini digolongkan di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Apa khabar juga COVID-19 pada hari ini? Alhamdulillah, semalam kita dilaporkan bahawa kes baru COVID-19 ini menunjukkan penurunan. Apabila sebanyak 2,764 kes dilaporkan pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan COVID-19 di negara kita setakat ini 248,316 kes. Dan suka diingatkan kepada diri kita semua, terutama yang berada di Selangor ini. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi. Semalam dicatatkan 862 kes, diikuti dengan Johor sebanyak 521 kes dan Kuala Lumpur 422 kes. Pada masa yang sama, kalau kita tengok laporan itu memaklumkan bahawa alhamdulillah peningkatan kes sembuh juga sangat memberansangkan sebanyak 3,887 kes. Ini menjadikan kes pulih ke seluruh negara yang dalam kes di seluruh negara ada 196,566 kes. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apapun kes masih tinggi dan berada di sekitar kita, justru kita perlulah mengambil tindakan untuk mengawal diri, keluarga dan juga masyarakat dengan kita mematuhi SOP sebagai norma baru. Jika tiada keperluan untuk keluar, kita duduklah di rumah saja, belajarlah di rumah. Dan bagi peniaga, mereka diberi kelonggaran untuk melindungi sektor ekonomi dan bagi mengelakkan mereka terpaksa berdepan dengan risiko menutup operasi. Ala kulli hal, elakkanlah daripada kita berada di kawasan-kawasan yang ramai, yang sempit, dan kita sembang dengan jarak yang dekat, dan kita sentiasalah amal kebersihan, berwuduk, membasuh muka dan tangan, kaki, dan memakai mask ketika berada di tempat awam, dan juga kita patuhlah SOP sebagai norma baru. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita akan memfokuskan hadis yang ke-24 dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadis yang ke-24 ini berkaitan dengan haram melakukan kezaliman. Hadisnya panjang. Dan kita sama-sama membaca, mendengar dan menghayati hadis yang ke-24 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari rahimahullahu radhiyallahu ta'ala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an Rabbi 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini panjang. Ini adalah hadis apa ni? Hadis apa? Siapa tahu? Hadis kursi dia panggil. Hadis kursi. Apa maksud hadis kursi? Hadis kursi. Tulis hadis kursi. Apa maksud hadis kursi? Apa beza hadis kursi dengan Al-Quran? Apa beza hadis kursi dengan hadis Nabawi? Yang ni kita bagi soalan kuis. Siapa yang dapat jawab, sila tulis jawapan di ruangan chatting. Siapa dapat jawab? Tolong cari dulu apakah maksud hadis kursi. Okay, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Okay, panjang hadis ni. Daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Itu antara petanda petunjuk bahawa itu adalah hadis kursi. Dia ada beza antara hadis kursi dengan hadis Nabawi. Kalau Al-Quran tu kalamullah, lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Hadis Nabawi ni lafaz daripada Nabi, kan? Makna daripada Nabi. Hadis kursi makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Ini kalau orang belajar ulum Quran, dia mungkin pernah dengar lah hadis kursi ni ataupun ulum hadis. Kita tengok terjemahan. An Abi Dzar Al-Ghifari an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Taala berfirman, ya ibadi. Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku,
inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku jadikannya di kalangan kamu bagi satu perkara yang diharamkan, fala tazalamu. Janganlah kamu saling zalim menzalimi. Yang pertama. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang aku hidayatkannya. Maka hendaklah kamu meminta hidayat daripadaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ja'i'. Apa maksud ja'i'? Lapar. Lapar. Kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu minta makan daripadaku. Minta makan daripadaku, nescaya aku akan berikan kamu makan. Jangan minta daripada makhluk. Minta daripada Allah sebagai Khaliq. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya ibadi kullukum ma'arin illa man kasautuh fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ar. Ar ni maksudnya telanjang. Kamu semua telanjang, tidak ada baju. Masa lahir dulu tak ada baju, selai. Tak ada seorak benang pun kata ketika kita keluar daripada ibu kita. Kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka hendaklah kamu minta pakaian daripadaku. Nescaya aku akan berikan kamu pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah siang dan malam dan aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku, nescaya aku akan ampunkan kamu semua. Seterusnya, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, selama-lamanya kamu tidak akan mampu memudaratkan aku, kata Allah. Sehingga kamu boleh memudaratkan aku, tak boleh. Tak ada peluang untuk kamu memudaratkan Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kamu juga tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku sehingga kamu boleh memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati bertakwa, umpama hati orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, nescaya hal itu tidak akan menambahkan apa-apa pun dalam kerajaanku. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala jari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian di kalangan kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai niat jahat, hati jahat, umpama hati orang yang paling jahat di kalangan kamu, nescaya hal itu tidak akan mengurang cacat apa-apa pun dalam kerajaanku. Masya Allah. Panjang hadis ni kan. Ada lagi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, di kalangan manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua berhimpun di suatu tempat, lalu mereka meminta daripadaku,
iaitu meminta sesuatu pemberian, lantas aku kurniakan setiap orang dari kalangan mereka permintaannya, ma naqasa ataupun ma naqasa zalika mimma indi. Tidak akan mengurangkan sedikit pun apa-apa yang ada di sisiku. Illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Kecuali Allah Ta'ala bagi perumpamaan, seumpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum. Ya ibadi, innama hiya a'malakum uhsiha lakum. Thumma wafikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, bahawa sesungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan hitungkannya bagi kamu. Hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkannya bagi kamu, kemudian aku akan sempurnakan pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapat selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, panjang hadis ini, alhamdulillah kita dapat baca juga, dan huraiannya juga kalau kita tengok yang di huraian yang dibawa dalam kitab Al-Wafi ini panjang. Mungkin kita akan terpaksa mengambil beberapa siri lah untuk kita menghabiskan hadis ini. Ala kulli hal, kita tengok apakah pokok perbincangan dalam hadis ini dan apakah pengajaran. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton pada pagi ini. Hadis ini yang kita sebut tadi di awal tadi, hadis kursi. Dia mempunyai banyak pengajaran. Antaranya yang pertama, sifat zalim. Zalim adalah satu sifat keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya dan ke atas hamba-hambanya. Jadi barang siapa yang melakukan kezaliman, bererti dia telah melampaui batas. Dia telah melampaui batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Inni haramtu zulma. Aku mengharamkan kezaliman. Zalim ni apa maksud zalim? Zalim ni dari segi bahasa ni dia bermaksud meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Letak sesuatu bukan pada tempat, zalim. Zalim ni bila kita buat sesuatu yang bukan pada tempat. Zalim. Banyaklah kefahaman dan contoh daripada tajuk ni. Zalim juga adalah perbuatan melampau batas ataupun bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang tidak sebenar. Bertindak dengan cara tidak sebenar kepada manusia. Dan mustahil bagi Allah untuk buat zalim. Mana ayat haramtu zulma ni, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Ataupun aku tidak melakukan kezaliman. Bahkan aku suci daripada melakukan kezaliman. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian muslimin muslimat yang kasih sekalian, antara pengajaran hadis ini juga ialah semua hamba ni adalah berhajat, berkehendak, bergantung penuh kepada kurniaan Allah dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minum, pakai, dan sebab ilmu dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala ialah yang memberi petunjuk, yang memberi rezeki, memberi pakaian. Dan Allah Ta'ala juga yang mengampun segala dosa hambanya. Dan kita tahu bahawa inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Allah Ta'ala kasih sayang pada manusia ini mendahului murkanya. Kemudian antara pengajaran daripada hadis ini juga ialah segala permohonan hendaklah kita minta, hendaklah diajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua permohonan, sama ada minta hidayat, minta rezeki, minta makanan, minta pakaian, minta diampunkan dosa, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta dengan makhluk. Apatah lagi orang-orang yang telah mati. Mintalah dengan Allah Al-Khaliq Ar-Raziq. Seterusnya disebutkan di sini juga bahawa Allah Ta'ala ni maha gagah perkasa. Manusia sekali-kali tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada Allah ataupun mudarat. Walaupun seluruh manusia ini berpakat,
Seluruh dunia ni berpakat untuk mencederakan Allah, tak mampu. Ataupun berpakat untuk memuliakan Allah, tak akan memberi manfaat. Sebab Allah Ta'ala ni tidak memerlukan manusia. Segala perbuatan manusia, sama ada ketakwaan ataupun kejahatan, walaupun pada tahap paling maksimum, paling dahsyat, semuanya itu tidak akan menambah atau menjejaskan kedudukan Allah, walaupun sedikit. Muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, begitu juga segala kurniaan Allah kepada seluruh manusia dan jin, biar betapa banyak sekalipun, ia tidak akan mengurangkan apa yang dimilikinya, walaupun sedikit. Allah Ta'ala beri kepada manusia, habis manusia, kaya semua, jadi billionaire semua. Beri pada jin, semua. Tak akan mengurangkan khazanah yang ada pada Allah, walaupun sedikit. Seumpama air yang terlekat pada sebatan jarum yang kecil yang dijunamkan ke lautan yang luas. Kita ambil, kita pergi ke tengah laut, kita ambil sebatan jarum, kita celup, kita angkat. Air yang melekat tu adalah Allah. Semua nikmat Allah Ta'ala kongsikan pada kita semua, manusia dan jin. Yang baki lagi tu tak pun terjejas khazanah yang ada di sisi Allah. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga di akhir hadis ini, setiap amalan manusia itu dihitung. Setiap amalan manusia ini akan dihitung satu persatu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, aku akan hitung amalan kamu. Innama hiya a'malakum uhsiha lakum. Apa yang kamu buat akan dikira satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kamu tak buat, yang kamu buat tak dapatlah. Yang kamu buat, kamu akan dapat. Dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang sempurna. Allah Ta'ala akan menyempurnakan pembalasannya, sama ada baik maupun buruk. Wa faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dapat benda kebaikan, maka dipujilah Allah. Siapa yang dapat selain daripada kebaikan, janganlah disalahkan orang lain, salahkanlah dirinya sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu di antara kefahaman daripada hadis ini. Mungkin kita, kalau kita tengok lagi huraian, kalau kita fokus, banyaklah pengajaran yang kita dapat pada hadis ini. Tapi sekurang-kurangnya apa yang kita kongsikan ini merangkumi apa yang terkandung dalam hadis kursi yang panjang ini. Siapa boleh jawab takrif hadis kursi tadi? Siapa yang boleh jawab maksud hadis kursi tadi? Okey, saya ulang balik jawapan yang saya tanya tadi. Saya bagi jawapan dan soalan yang saya tanya di awal tadi. Jadi hadis kursi ini ialah, dengan baik-baik, hadis kursi ialah apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Kadang-kadang melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Kadang-kadang melalui wahyu. Kadang-kadang melalui ilham. Kadang-kadang melalui mimpi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas untuk menyampaikannya mengikut susunan bahasa yang disukainya. Lafaz daripada Allah, daripada Rasulullah. Tapi makna kandungan itu daripada Allah. Disebut tidak ada beza di antara hadis kursi dengan hadis nabawi, kecuali pada hadis kursi Rasulullah menyambungkan sanadnya kepada Allah, fima yarwihi an rabbih. Oleh sebab itu, kebanyakan hadis ini disandarkan kepada Allah. Sandaran tersebut adalah mengambil kira bahawa Allah yang bercakap melalui hadis kursi. Yaqulullah azza wa jalla, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yaqulullah azza wa jalla. Maknanya disandarkan, Allah Ta'ala berfirman. Kadang-kadang disandarkan kepada Rasulullah kerana baginda lah yang menyampaikannya daripada Tuhannya. Jadi ada dua lafaz kalau kita tengok. Kalau Rasulullah SAW, fima yarwihi an rabbih, itu hadis kursi lah. Jadi kalau kita tengok melalui takrif ini, terdapat beberapa perbezaan di antara hadis kursi dengan Al-Quran. Ada sedikit perbezaan. Apakah perbezaan itu? Bagi orang belajar ulum Quran hari ini, hari ini kita bincang sikit tentang ulum Quran. Al-Quran
kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran adalah mukjizat pada lafaz dan maknanya. Berlainan dengan hadis kursi. Hadis kursi ini lafaz daripada Nabi. Al-Quran, kalau kita salat, sah kita baca Quran. Tapi hadis kursi tak boleh baca dalam salat. Kalau baca, dia batal. Sah sembahyang dengan baca Quran, tapi hadis kursi ini tidak sah. Kita nak salat baca hadis kursi, tak sah. Kalau orang yang mengingkari Quran, hukumnya kafir. Orang yang mengingkari Quran ni, menolak Al-Quran, satu kebanyakan, hukumnya kafir. Manakala hadis kursi, orang yang ingkar hadis kursi ni, dia tidak kafir, dia hanya fasik. Berdosa jugalah. Kemudian lafaz dan makna Al-Quran itu daripada Allah. Kalau Al-Quran ni lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Tapi hadis kursi ni lafaz daripada Nabi dan maknanya ataupun wahyu daripada Allah. Dan hadis kursi kita boleh riwayatkan dengan makna. Tapi Quran tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Tak ada kita nak reka. Kita baca terjemahan ayat, kemudian kita pun reka ke bahasa Arab. Tak boleh. Tidak harus meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Tapi hadis kursi boleh. Al-Quran tidak boleh disentuh. Melainkan oleh orang-orang yang bersuci. Ada wudu. Orang yang tidak berjunub. Hadis kursi tidak disyaratkan untuk suci ketika kita menyentuhnya. Kemudian, orang yang berjunub tidak harus membaca Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Tapi bagi hadis kursi, harus boleh baginya untuk membaca ataupun membawa hadis kursi. Ada lagi? Ada. Okay. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat satu huruf 10 pahala. Tapi hadis kursi tidak ada ganjaran bagi pembaca seperti ganjaran Al-Quran. Satu huruf, satu pahala, sama dengan 10. Al-Quran, kalau mengikut riwayat Imam Ahmad, tak boleh kita jual. Al-Quran itu tidak boleh kita jual. Atau makruh kita menjualnya. Kalau di mazhab Syafi'i ini, makruh kita jual Al-Quran. Berbeza dengan hadis kursi. Dia tidak ditegur untuk kita jual dan juga tidak makruh. Itu mengikut kesepakatan ulama. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Ada berapa beza tadi? Ada berapa beza antara Quran dan hadis kursi? Okey. Kemudian hadis kursi juga dipanggil dengan hadis ilahi. Banyak hadis kursi ni. Kalau kita tengok ada satu buku dia himpunkan hadis-hadis kursi ni, dan dalam himpunan tu bilangannya melebihi 100 buah hadis. Setengah ulama telah mengumpulkannya dalam kitab. Di antara mereka ialah, nama ulama ini ialah Ali bin Balban. Dalam kitabnya Al-Maqasid As-Sunniyah fil Ahadith Al-Ilahiyah. Al-Maqasid As-Sunniyah fil Ahadith Al-Ilahiyah. Beliau mengumpulkan di dalamnya sebanyak 100 buah hadis kursi. Itu maklumat tambahan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, cukuplah setakat itu dulu untuk hari ini. Kan? Perkongsian kita hari yang ke-24 tentang mesejnya adalah Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman. Inni haramtu zulma, aku mengharamkan kezaliman. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sama-sama kita beramal dengannya dan kita mengajak ke arahnya. Kerana Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kita ni nak dapatkan pahala. Kita buat seorang, mungkin pahala tak banyak. Tapi kalau kita ajak orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, dengan orang lain buat, kita juga dapat pahala, dapat saham itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang melakukannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kita akhirilah kuliah subuh pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan, mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkat bala yang sedang kita hadapi pada waktu ini. Bersamalah kita mengadakan tangan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, angkatlah bala yang menimpa kami ini, ya Allah, daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya rafi'al bala, irfa'il bala anna wa an jami'il muslimin. Allahumma ya dafi'al bala, irfa'il bala anna wa an jami'il muslimin. Wahai Tuhan yang menolak bala, tolaklah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya kashifad durri, ikshif ma bina min durrin wa bil muslimina ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang menyingkap segala kemudaratan, singkapkanlah segala kemudaratan daripada kami dan seluruh umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Syukurlah perkongsian kita ini. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.